kasih Tuan Speaker kerana membenarkan saya mengambil bahagian. Saya nak buat rujukan kepada bahagian 010200 dan juga bahagian 072200 untuk membangkitkan beberapa perkara. Pertamanya, dan saya akan untuk menjimatkan masa, go into it in point form and as in. Apa yang disebutkan oleh yang berhormat daripada Seputih pagi tadi berkenaan dengan sekolah di kawasan Puchong, saya ulangi, saya tidak akan sebut dari segi butir-butir. Saya minta satu jawapan daripada yang berhormat Timbalan Menteri selepas ini. Kedua, saya nak tanya yang berhormat Timbalan Menteri supaya memberi penjelasan kepada Dewan ini, apakah tindakan ataupun apakah cadangan kerajaan untuk mewujudkan sekolah-sekolah OKU di kawasan Puchong, yang memandangkan bahawa satu daripada cadangan seperti mana disebut oleh Yang Berhormat daripada Seputih, satu cadangan adalah untuk mendirikan sekolah autisma di kawasan Puchong, dan kelihatan bahawa apa yang dicadangkan tersebut sekarang tidak dibenarkan. Jadi saya nak tanya Menteri supaya memberitahu ataupun menerangkan apakah cadangan alternatif yang dicadangkan oleh kerajaan untuk perkara ini. Nombor 3, yang Timbalan Menteri, sekolah Tamil jenis Tamil Castlefield di kawasan Puchong. Kita lihat bahawa baru-baru ini ada tanah, kurang-kurangnya 1/3 daripada padang sekolah ini diambil alih untuk tujuan kerja LRT yang akan melalui tempat tersebut di kawasan Puchong. Jadi saya nak tanya, saya rasa ini adalah satu soalan yang telah pun dibangkitkan beberapa kali. Saya juga sedar bahawa Yang Berhormat Timbalan Menteri memang sedar berkenaan dengan perkara ini. Apakah langkah kerajaan untuk memberikan kembali tanah kepada sekolah ini dalam masa yang terdekat? Jadi saya nak satu jawapan berkenaan dengan status tanah sekolah ini. Keempatnya, Yang Berhormat Timbalan Menteri, ada satu sekolah, iaitu sekolah menengah kebangsaan Desa Millennium di Taman Equine Sri Sedang, juga di dalam kawasan Parlimen Puchong. Sekolah ini telah pun bertahun-tahun membuat permohonan supaya jalan di hadapan sekolah ini dilengkapkan. Apa yang kita lihat sekarang adalah satu sekolah, tapi jalan di hadapan sekolah ini tidak dilengkapkan. Ramai yang katakan inilah tanggungjawab pembangun dan sebagainya, tapi itu isu it's a side issue. Apa yang kita perlu lihat adalah bahawa perkara ini perlu diatasi dengan secepat seboleh, dan seperti mana kita dengar tadi, memang terdapat bajet yang cukup besar untuk Kementerian Pelajaran, dan saya nak minta, adakah kerajaan ataupun Kementerian Pelajaran akan mengambil langkah-langkah dalam masa yang dekat untuk mengatasi masalah ini. Akhir sekali, Yang Berhormat Timbalan Menteri, baru-baru ini kita membaca, saya membaca satu rencana yang ditajar di akhbar ataupun di layaran the web Malaysia Kini, di mana dinyatakan satu perkara yang berlaku di sekolah kebangsaan Bihai, Bihai, B-I-H-A-I, iaitu saya percaya dekat Gua Musang di Kelantan. Insiden ini berlaku Timbalan Menteri pada 23 hari bulan Oktober, di mana dilaporkan bahawa sekolah ini adalah sekolah khusus untuk orang asli. Ada laporan yang menyatakan bahawa pada 23 hari bulan Oktober 4 pelajar, iaitu murid wanita berumur 12 tahun ditampar, they were slapped oleh cikgu oleh kerana dikatakan tidak ingin to recite prayers, dan ini adalah satu perkara yang cukup serius yang telah pun mengakibatkan laporan dibuat oleh keluarga keempat-empat mangsa ini, dan saya difahamkan bahawa sudah ada perundingan dan perbincangan di antara pihak sekolah dan juga pihak keluarga mangsa-mangsa ini, di mana walaupun perkara ini dinafikan oleh kerajaan, tetapi selepas mengadakan perbincangan tersebut, kita dapati bahawa memang betul berlaku. Guru tersebut telah pun mengakui bahawa beliau telah pun menampar pelajar-pelajar tersebut. Nah, ini satu perkara yang cukup penting.
Pertama sekali, Yang Hormat Timbalan Menteri, memang tidak boleh satu guru menggunakan kekerasan sebegini terhadap seorang murid. Ya, ini adalah satu kesalahan jenayah. Ya, ini jelas satu kesalahan di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan, perkara yang serius. Nombor dua, Timbalan Menteri, ini juga menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 17, apa yang kita kenali, Tuan Speaker, sebagai dengan izin, di Aboriginal People's Act. Ya, dan ini satu perkara yang saya rasa kita semua patut tangani dengan serius. Ya, kita Malaysia, orang kita tahu di Malaysia memang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. Jadi apa yang kita perlu pastikan adalah bahawa murid-murid yang dihantar ke sekolah, yang semua mereka secara individu mempunyai fahaman keagamaan mereka sendiri, mereka tidak seharusnya digunakan kekerasan dalam keadaan sedemikian. Ya. So saya ada ramai yang mengadu berkenaan dengan perkara tersebut. Saya nak tanya, apakah tindakan yang akan diambil oleh kerajaan, khususnya Kementerian Pelajaran, terhadap cikgu tersebut? Ya, ini satu perkara yang cukup penting untuk memastikan ya bahawa kita tidak melihat lagi perkara sebegini berlaku dalam masa hadapan. Nombor dua, saya juga nak tanya sama ada tindakan dari segi undang-undang akan diambil terhadap cikgu tersebut untuk membawa mesej yang cukup jelas kepada semua cikgu dan guru di sekolah-sekolah di negara ini bahawa sekiranya kekerasan digunakan, maka tindakan memang akan diambil dan kita serius dalam perkara memeteras masalah sedemikian. Jadi saya harap saya dapat satu penjelasan dengan perkara tersebut. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Hormat Ledang. Terima kasih.